Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama meneruskan siri perbincangan dalam berkaitan dengan subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak tengok berkaitan dengan pelajaran yang ketiga dalam Usuluddin tingkatan 4, bab hadis, tajuk yang ketiga. Okay. Yang mana berdasarkan dengan pengajian hadis, yang mana kita tahu, kita semua maklum bahawa hadis adalah sumber hukum yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Hadis juga adalah keterangan kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Okay. Oleh itu, apa yang kita perlu sebagai seorang pelajar adalah kita kena buat penelitian berkaitan dengan hadis Nabi itu, dan itu adalah sangat-sangat yang perkara yang penting lah. Okay. Dan pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan ahadis min haisu ta'addud ar-rawi. Okay. Hadis-hadis yang mana perbincangannya berkaitan dengan bilangan perawi. Perawi hadis tu. Okay. Dan hadis yang daripada sudut bilangan perawi ni dia ada dua perbincangan, iaitu berkaitan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang mana hadis mutawatir ni secara ringkasnya, hadis mutawatir ni adalah hadis yang mempunyai ramai perawi. Dan yang kemudian hadis ahad, dia ada hadis ahad ni maksudnya ahadun kan. Ada perawinya adalah tunggal. Maksudnya seorang perawi. Okey, kita teruskan. Ta'rif hadis mutawatir wal ahad. Okey, kita tengok kepada ta'rif dia. Okey. Hadis mutawatir wal ahad. Hadis mutawatir fil lughah at-tatabu', iaitu mutawatir, maksud mutawatir daripada sudut bahasa ni adalah berturut-turut. Okay, berturut-turut. Kemudian daripada sudut istilah pula, daripada sudut istilah, huwa ma rawahu adadu kasir bihaisu yastahilu adatan ittifaquhum alal ikhtilaf, iaitu daripada sudut istilah, hadis mutawatir ni ditarifkan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi, yang mustahil mereka itu bersepakat untuk mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Okay, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh ramai para perawi, ataupun semasa Nabi mengucapkan sesuatu, ramai saksi ataupun ramai yang dengar hadis tersebut. Okay. Contohnya ketika berlaku peperangan Badar, Nabi ada berkata, kalau Nabi cakap sesuatu, maksudnya seluruh ahli Badar itu mendengar apa yang Nabi ucapkan. So, mereka semua meriwayatkan hadis ataupun meriwayatkan hadis yang sama. Okay. Kemudian kita tengok pula kepada hadis ahad. Okay. Hadis ahad fil lughah
Jam'u ahadun bima'nal wahid wa khabarul wahid huwa ma warahu syakhsin wahid. Iaitu jamak kepada perkataan ahadun dengan makna satu, iaitu perkabaran yang maksudnya khabar ni adalah apa, sama erti dengan hadis, dengan sunnah juga kan. So huwa ma warahu syakhsin wahid, diriwayatkan oleh seorang perawi. Ni hadis ahad, diriwayatkan oleh seorang perawi. Fil istilah, pada sudut istilah pula, huwa ma lam yajma'u syurutul mutawatir wa summiya hadzal khabar bi khabarul wahid. Okey. Daripada sudut istilah, hadis ahad ni adalah hadis yang tidak mencukupi syarat mutawatir yang dinamakan dengan khabar, iaitu dipanggil sebagai khabarul wahid. Khabar dengan seorang perawi sahaja. Okey. Kemudian kita nak tengok berkaitan dengan mumayyizat hadis mutawatir, iaitu ciri-ciri hadis mutawatir. Okey, yang pertama, an yarwiyahu adadu kasirin. Okey. Ciri-ciri hadis mutawatir yang pertama adalah diriwayatkan oleh ramai perawi. Okey, an takuna tilkal kasirah fi jami'i tabaqat as-sanad, perawi-perawi tersebut mesti ada kaitan dengan periwayatan sanad, maksudnya dia tidak putus. Okey, kalaulah perawi tu panjang macam mana sekalipun, dia tidak putus. Maksudnya ada kaitan daripada dia ni, daripada ni, dan sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yastahilu fil adah muwafiqatu alal ikhtilaf, dan mustahil daripada sudut adatnya mereka ini terdapatnya perbezaan pendapat dalam meriwayatkan hadis, sebab semua dengar ataupun semua menyaksikan perkara yang sama yang dilakukan ataupun yang dituturkan oleh Rasulullah, dan mustahil daripada adat mereka ni nak sampaikan sesuatu yang lain daripada apa yang didengari oleh mereka. Maksudnya semua mereka tu bersepakat dan meriwayatkan hadis yang sama. Okey. Dan kalau kita tengok, hadis mutawatir ni adalah hadis yang paling sahih dan paling tinggi martabatnya, kerana ia telah sampai kepada tahap yakin. Sebab apa tahap yakin? Dia ramai perawi yang meriwayatkan hadis yang sama. Okay. Kemudian hadis mutawatir ni juga, siapa yang mengingkarinya maka menjadi kafir. Kerana dia tu, hadis mutawatir ni adalah dia macam martabatnya yang paling tinggi, dan kalau ingkar tentang hadis mutawatir ni maka seseorang tu boleh jadi kafir. Kerana ianya bersangkutan ataupun berterusan ataupun ada link dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara qat'i ataupun secara langsung. Ramai yang mendengar. Okey, tentang apa yang kita kata ayyarwiyahu adadu kasirun tu, itu jumlah perawi yang ramai tu, ada pendapat yang kata 4 orang, ada pendapat kata 10 orang, ada pendapat kata 12 orang, mengikut pendapat Imam Malik. Kemudian ada yang kata 40 orang mengikut pendapat Imam Syafi'i. Ada yang kata 300 orang seperti bilangan tentera Badar. Dan majoriti ulama hadis mengatakan ianya diriwayatkan oleh ramai perawi, tidak terbatas dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Maksudnya dia memang perawinya ramailah. Okey, dan kemudian kita tengok kepada hadis ahad.
Okey, ciri-ciri hadis ahad. Innal ahadis al-ahad as-sahihah hujjatun binafsiha fil aqaid wal ahkam la yufarriqu bainaha wa bainal ahadis al-mutawatirah. Iaitu ciri-ciri hadis ahad ini, hadis ahad yang sahih. Hadis ahad yang sahih boleh dijadikan hujjah dengan hadis tersebut. Hujjatun binafsiha, hadis itu boleh dijadikan hujjah fil aqaid wal ahkam, daripada segi akidah dan hukum hakam. La yufarriqu bainaha wa bainal ahadis mutawatir, dan tiada perbezaan di antaranya dengan hadis mutawatir. Okay, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi ini, sekiranya hadis tersebut masuk dalam kategori hadis sahih, maka hadis itu boleh dijadikan hujah untuk sesuatu hukum ataupun berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Okay. Dan yang kedua, ijma'us sahabah minal aqwal al-adillah ala wujubil amal bi khabaril wahid idza lam yakun yusbitu an ahadum minhum annahu rafdun qabul khabarul wahid. Iaitu sepakat para sahabat daripada dalil yang paling kuat tentang wajib beramal dengan khabar wahid. Boleh wajibnya beramal dengan hadis ahad, okay, ataupun khabar ahad ni, selagi tidak terdapat bukti daripada mereka untuk menolak hadis tersebut. Okay, kecuali hadis tu dia tak boleh nak diamalkan sekiranya terdapat hadis yang lain menyangkal hadis tersebut. Maksudnya hadis tu selagi dia tak ada keraguan untuk menolak hadis ahad itu, maka tak boleh nak tolak. Kita wajib beramal dengan khabar ahad, dengan hadis ahad. Okay, kemudian kita tengok kepada al-ihtijaju bil hadis mutawatir. Okay, berhujjah dengan hadis mutawatir. Okay, yang pertama, dia kata innahu yufidu ilmul yakin alladhi yatturul insan ila tasdiq bihi tasdiqan jaziman. Okay, sesungguhnya hadis ini telah mencapai tahap yakin kepada manusia untuk membenarkannya dengan sepenuh-penuh kepercayaan ataupun kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebabnya dia diriwayatkan oleh ramai para sahabat ataupun perawi-perawi hadis tadilah. Okay. Yang kedua, innahu maqtu'un bis-sihhati wa la yahtaju laha ilal bahsi an ahwali riwayatuhu. Okay, sesungguhnya telah dimuktamadkan dengan kesahihannya dan tidak memerlukan kepada perbahasan tentang perawinya. Kerana ramainya perawi tadi, tidak memerlukan perbahasan kepada perawi tersebut. Okay. Kemudian yang ketiga, innahu yajibul i'tiqad bisihhatikal i'tiqadi bisihhatil Qur'anul Karim. Sesungguhnya wajib berpegang dengan kesahihannya seperti mana berpegang dengan kesahihan Al-Qur'anul Karim. Okey. Yang kita sebut tadi itulah wajib berpegang dengan hadis mutawatir ni seperti mana berpegang dengan kesahihan Al-Quranul Karim. Sebab itulah siapa yang mengingkari hadis mutawatir maka boleh dihukumkan sebagai kafir. Okey, kemudian yang seterusnya, al-ihtijaju bil hadis al-ahad. Okay, berhujjah dengan hadis ahad. Okay, yang pertama, wujubul ihtijaju wal amalu bihi idza kana sahihan. Wajib berhujjah dengannya dan beramal dengannya sekiranya ianya sahih.
Hadis hadis ahad yang masuk dalam kategori hadis sahih wajib untuk berhujah dengannya dan beramal dengan hadis tersebut. Okay. Kemudian la yuhtaju bihi idza saqatat ihda syurutil qubul mislu ad-dabtu wal adlu. Tidak boleh berhujah dengannya sekiranya gugur salah satu syarat penerimaan seperti ingatan atau adil. Okey. Tidak boleh berhujah dengan hadis ahad sekiranya syarat penerimaan ni maksudnya syarat seorang perawi hadis itu telah gugur. Antara syarat-syarat perawi hadis ni ada beberapa lah. Contohnya Islam, adil, baligh, berakal, siqah dan tidak fasik. Maka kalau uh, apa seseorang perawi itu ada berlaku tidak adil, maka periwayatannya ditolak. Macam tu. So, tidak boleh berhujah dengan hadis orang yang gugur syarat-syarat perawi hadis. Sekiranya kalau tak ada ataupun perawi hadis itu walaupun dia seorang perawi hadis seorang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi diyakini ataupun perawi itu tidak tidak gugur syarat-syaratnya, maka hadis tersebut boleh diamalkan dan boleh dijadikan hujah. Okey. Kemudian yang ketiga, ahadis al-ahad ala aghliyatuha aghlabiyatuha zanniyah tufidul ilmu zanni la al-yakini. Okay, hadis ahad kebanyakannya diragui. Maksudnya tidak diyakini. Okay, hadis ahad ni kebanyakannya diragui. Maksud diragui kat sini tidak diyakini. Tidak diyakini maksudnya tak yakin lah. Okay. Dia punya kedudukan hadis tu tidak diyakini kebanyakannya. Tapi ada hadis ahad yang termasuk dalam kelompok hadis sahih. Okay. Kita sebenarnya bertuah kerana segala hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat kita sekarang ni sudah ditentukan. Okey, yang ni ada dalam Sahih Bukhari, yang ni ada dalam Sahih Muslim, yang ni dah ada dalam kedua-dua kitab. Kitab-kitab tersebut fi sahihaini. Dalam kedua-dua kitab sahih itu kita ada sunan-sunan yang lain yang telah mengklasifikasikan hadis-hadis ini ni kepada kita. Cuma yang kita perlu tahu tentang penerimaan syarat-syaratnya berkaitan dengan ilmu hadis ni. Okey, secara rumusannya, okey, hadis daripada aspek bilangan perawi ataupun bilangan rawi ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey, hadis mutawatir adalah hadis sahih yang paling tinggi martabatnya, dan hadis mutawatir ini adalah kita dah sebut tadi martabat yang paling tinggi. Okey, dan kalau kita bincangkan lebih lanjut, mungkin untuk perbincangan yang lain, hadis mutawatir ini terbahagi kepada dua pula, mutawatir lafzi ataupun mutawatir maknawi. Okey, hadis ahad pula terbahagi kepada tiga, iaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, dan kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah adalah hadis ahad. Hadis ahad yang sahih dan hasan merupakan sandaran hukum yang termasuk dalam dan yang sah termasuk dalam perkara-perkara akidah. Okey, sekadar itu saja sebagai permulaan dalam membincangkan bab hadis ini. Kita dah bincangkan hadis mutawatir dan hadis ahad secara ringkas lah saya kira, dengan apa yang termaktub dalam buku teks kita tu. Semoga ianya menjadi
pemudah cara, pedoman dan uh, apa memberikan sedikit kefahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.